Okay, boleh mulakan. Dah puas ke? Dah ada eh? Boleh? Puan, saya tak tengok ni tau, kamera. Saya menghadap ke atas. Okey lah. Muka saya ke atas tau. Sebab stand tu kan. Sial, macam-macam start, problem lah. Okay, boleh? Aina nak baca doa dulu. Okey. Okay, kita mulakan majlis kita boleh? Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Puan Zainah, Haiza dan Jawa. Salam. Okey, jadi kita teruskan perkongsian teori seperti sebelum ini. Hari ini merupakan siri yang ketiga, kali yang ketiga, di mana Haiza dan juga Jawalia akan berkongsi tentang teori-teori kaunseling. Jadi sebelum itu mari kita mulakan majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Okey, jadi hari ini perkongsian yang akan dibentangkan oleh Jawa berkaitan dengan teori kognitif dan juga teori REBT. Manakala Haiza akan berkongsi tentang teori pemusatan klien, teori just stop dan juga teori tingkah laku. Jadi pada permulaan ini Jawa akan berkongsi dahulu, kemudian baru Haiza. Jadi saya mempersilakan Jawalia untuk berkongsi tentang teori kognitif dan teori REBT. Jawa on mic. Okay. Okey dah. Saya mulakan dulu. Yang saya hormati Puan Suzaina dan juga Cik Aina sebagai kaunselor kat sini. Saya kenalkan saya Jawalia binti Aman. Yang pertama, untuk teori yang pertama saya akan terangkan tentang Rational Emotive Behavioral Therapy iaitu RBT. Teori Rational Emotive Tingkah Laku dalam bahasa Melayu dia. Okey, semula kita kenal dulu tokoh dia. Teori ini diasaskan oleh Albert Ellis pada tahun 1955, tapi pada masa itu ia cuma dikenali sebagai arti iaitu rational therapy. So andai yang asas teori ini ialah manusia merupakan penyumbang kepada masalah psikologi yang mereka alami. Maksudnya kat sini manusia sendiri yang menginterpretasikan masalah yang mereka hadapi dan interpretasi tersebut akan memberi impak kepada aspek psikologi mereka di mana diorang punya pemikiran kognitif, tingkah laku dan juga emosi saling berkaitan antara satu sama lain. Dia maksudnya memberi kesan antara satu sama lain lah. So, Albert Ellis ni pun dia mendapat yang manusia dilahirkan dengan potensi di mana mereka boleh menentukan sama ada mereka nak menjadi seorang yang rasional ataupun yang tidak rasional. Mereka boleh pilih sama ada mereka nak menjadi orang yang disukai ataupun yang mempunyai seorang perkembangan diri. Ataupun mereka nak jadi seorang yang murung ataupun tidak menyukai orang lain dan macam mundurlah daripada perkembangan diri sendiri. Okey, seterusnya dalam teori ni dia ada beberapa dogma yang macam mesti, perlu, wajib, iaitu mereka kenakan kepada diri mereka sendiri yang menyebabkan mereka ni lebih mudah mendapat gangguan psikologi di mana diorang punya mungkin boleh saya cakapkan macam prinsip ada satu prinsip yang boleh menyebabkan diorang ada gangguan psikologi yang terlalu bergantung kepada prinsip mereka. So kat sini, Ellis ada menyarikan 3 prinsip yang diserapkan dalam diri yang mendorong kepada kepercayaan tidak rasional. Contohnya, saya mesti melakukan yang terbaik dan mendapat pengiktirafan daripada orang lain terhadap pencapaian saya. Jika tidak, saya bukan orang yang bagus. Seterusnya, orang lain mesti melayan saya dengan bertimbang rasa, baik seperti saya mahukan. Sekiranya tidak, mereka bukan orang yang bagus dan mereka patut diperlekeh dan dihukum. Seterusnya, saya mesti dapat apa yang saya mahukan bila saya mahukannya dan saya mesti tidak dapat apa yang saya tidak mahu. Sekiranya saya tidak dapat apa yang saya mahu, musnahlah saya dan saya tidak mampu menghadapinya. Okey, so dalam teori ni ada model ABC yang biasanya yang akan digunakan oleh kaunselor.
dia ada tahap A, tahap B, tahap C, tahap B dan tahap E. So pada tahap A ni iaitu peristiwa. Peristiwa yang mencetuskan kepercayaan tidak rasional seseorang, tersebut masuk kepada tahap B iaitu kepercayaan tentang peristiwa ataupun keadaan, dan kemudian ada tahap C iaitu kesan ataupun akibat terhadap emosi. So yang ni contoh peristiwanya macam kematian. Kematian, contoh peristiwa yang mencetuskan pada tahap A itu kematian. So pada tahap B tu kepercayaan tidak tentang peristiwa ataupun keadaan, orang yang rasa sedih dengan kematian ni dia akan fikir yang lepas ada kematian, contohlah orang yang dia sayang meninggal. So dia fikir lepas orang yang sayang tu meninggal dia akan rasa tidak gembira, lepas ni dia tak rasa gembira, hidup dia dah tak bermakna. Tu pada tahap B. So pada tahap C ni itu kesan kepada kepercayaan dia, iaitu dia akan jadi kemurungan. So kat sini kita boleh tengok yang sebenarnya dia punya emosi ni disebabkan oleh B, iaitu disebabkan kepercayaan dia sendiri, bukan disebabkan oleh peristiwa tersebut. Seterusnya pada tahap D pula tu ialah yang kat sini barulah kaunselor dia perlu memainkan peranan. Kaunselor dia perlu berlakukan perdebatan yang mencabar kepercayaan tidak rasional klien. Masa ni lah klien dia perlu kaunselor dia perlu membantu klien kena pasti kepercayaan tidak rasional. Dan kemudian klien tu dia akan membahas, dia akan mempersoalkan dan juga mempertikai. Kemudian barulah masa tu klien dia akan membezakan yang mana satu kepercayaan rasional, yang mana satu kepercayaan tidak rasional. So selepas adanya proses D ni, dia akan pergi kepada tahap E, iaitu kepercayaan baru yang menggantikan pemikiran tidak rasional. Masa ni klien tu dah tahu dah, memang dia tahu dah membezakan mana satu kepercayaan tidak rasional, mana satu kepercayaan tidak rasional. So bila dia dah aplikasikan proses ini dalam kehidupan, so barulah akan ada muncul tahap E, iaitu new feeling, iaitu perasaan yang baru. So bila macam contoh tadi, klien yang murung tadi sebabkan kematian, dia tetap akan berasa sedih, tetapi dia boleh terima hakikat yang setiap orang tu satu hari masa nanti dia akan meninggal. Itu model ABC lah. Okey, seterusnya kita masuk kepada teknik. Teknik ni adalah teknik RBT yang utama ialah mempersoalkan kepercayaan tidak rasional klien. So kat sini ada bagi beberapa strategi. Yang pertama, mempertikaikan logik. Mempertikaikan kepercayaan tidak rasional dengan mengumpulkan bukti, mempertikaikan fungsi, membentangkan rasional kepercayaan yang lain, menggantikan kepercayaan tidak rasional. Kalau untuk mempertikaikan logik ni, apa yang dimaksudkan dengan logik ni, dia macam logik sesuatu yang menjadi kebiasaan. Misalnya macam contoh yang saya boleh bagi macam contoh orang yang tak angkat panggilan telefon, mungkin dia fikir macam orang tu dah macam bukan dia tak nak angkat telefon, mungkin disebabkan oleh punca lain, macam dia tak dengar bunyi telefon tu ataupun masa tu dia tengah buat sesuatu, dia tengah busy. Yang seterusnya ialah mempertikaikan kepercayaan tidak rasional dengan mengumumkan bukti. Masa ni contohnya macam pelajar yang gagal dalam pelajaran dia menjadi murung sebabkan dia tak dapat mempertahankan PNJK dia ataupun tidak dapat mempertahankan ataupun mengekalkan. Macam itulah, dia tidak dapat mengekalkan PNJK. So masa ni kaunselor dia boleh menjelaskan atau mengingatkan klien semula tentang kejayaan yang sebelum ni, dan juga kegagalan sekali tu bukan bermaksud yang klien tu seorang yang gagal. Maksudnya ialah mempertikaikan fungsi. Mempertikaikan fungsi ni contohnya macam ni kaunselor dia mempertikaikan kepercayaan tidak rasional klien tu dengan mempersoalkan kesan kepada kepercayaan tidak rasional klien tu supaya supaya klien sedar sebenarnya kepercayaan tidak rasional dia tu. Kalau kaunselor dia perlu bimbinglah klien tu supaya dia cakap ini ke macam contoh ini kesan kepada kepercayaan tidak rasional dia tu. Seterusnya ialah membentangkan rasional kepercayaan lain, menggantikan kepercayaan tidak rasional. Kalau yang ni dia boleh membantu klien lah supaya dia boleh menukarkan kembali ataupun dia menggantikan kepercayaan tidak rasional, menggantikan kepercayaan tidak rasional yang dia percaya tu lah. Seterusnya ialah RBT juga menggunakan pendekatan kognitif, emosi dan juga tingkah laku. So dalam pendekatan kognitif ni contohnya macam dia mengubah bahasa dengan klien, sebenarnya membagi kerja rumah kepada klien yang menggunakan kognitif dia dan juga melakukan seperti pelabelan semula. Daripada segi emosi ni dalam sesi tu kaunselor mungkin boleh gunakan humor ataupun pengembalian kreatif, dan juga daripada teknik tingkah laku
kaunselor dia boleh buatkan macam relaksasi ataupun pita rakaman. Pita rakaman tu dia macam tunjukkan pita rakaman klien masa dia tengah bercerita dengan kaunselor, and dia terang, so kat situ dia boleh membantu klien supaya dia sedar apa benda yang dia dah cakap sebenarnya. So dia bantulah klien tu dia sedar, oh kenapa saya fikir macam tu. So dia sedar yang kepercayaan dia tu tidak patut sebenarnya dia percayakan. Okay lah. Seterusnya ialah biblioterapi. Okay. Oh tu je. Sampai tu je. Terima kasih. Okay, thank you Jawa. Okay, awak buka dekat slide awak nombor 4. Nombor 4 ni. Okay. Kalau nak senang ingat yang model REBT Alice ni, nanti Kak Aina akan respon jugalah. Dengar? A apa? A activity event kan? Maksudnya peristiwa. Dia setiap huruf tu dia ada word dia sebenarnya. B tu apa? B tu belief kan? Okay. C apa? Emotion? Conscious. Emotional behavioral consequence. Okay. Okay. C. Okay. D. Dispute. Tu ada debat. E apa? Emotion. Tadi yang C tu apa ini tadi? Emotion, conscious. Tapi okay. So yang E, patu sebenarnya dia dah ada F tau. Dia ada F. F tu baru datang feeling. F awak tertinggal ni. Oh sebab dalam buku yang saya tengok tu kan Puan, dia kata dia memang sengaja tak letakkan F dalam tu sebab dia memang tu datang sendiri. Feeling mana boleh datang sendiri kalau tak rational lagi. Buku tu tahu bila awak kena tengok latest version punya kajian So setiap perkara tu dia siapkan contohnya A tu peristiwa tu yang mencetuskan. B betul lah you cakap belief system, kepercayaan. C emotion conscious, consequence conscious. Yang C kesan dia sama ada positif ke negatif tindakan dia tu. Okay, so baru kesan tindakan tu baru dia debat dengan diri dia, dispute balik. So jadi D, lepas tu jadi ke emosi, lepas tu jadi F. F tu menjadi feeling. Saya harap you tambah dekat F. F tu feeling. Okay, sebab Albert Ellis ni sebenarnya semua teori kita boleh guna pakai dan dia adalah satu teori yang kita boleh guna pakai bagi semua klien. Sebab pertama, Ellis ni seronoknya sebab dia akan teknik dia pertama emosi, betul? Dia touch dekat emosi. Okay, kalau you all nak Rogers ke apa semua dia tak touch emosi. Ellis ni bagusnya dia touch emosi dulu. Lepas emosi dia pergi dekat otak Sel otak tu bergerak daripada emosi, daripada hati tu pergi ke otak. Tengok, neuron-neuron otak tu bergerak kepada kognitif. Kognitif tu sama ada rasional ke tak rasional. Okey, dekat kognitif ni lain biasanya kalau klien kita lock kat kognitif. Emosi sedih, murung, tak dapat jawab soalan exam, dekat kognitif nanti dia lock. Dia lock, maksud saya perasan tak kadang ada pelajar stres, ada pelajar tak stres. Ada pelajar belajar stres. Ada pelajar belajar tak stres. Faham maksud saya? Ada orang kerja stres, ada orang kerja tak stres. So lock kat otak. Dia adalah nama-nama sel kat otak kita ni memang banyak function dia, tapi kognitif kita yang kat otak tu kat mana? So bagi orang yang kat sini, sebab tu kita kena sujud, betul? Sebab tu kalau kita sujud otak kita pergi kat sini. Sebab tu kalau orang migraine ke apa pitam dia pening kat sini. Kan? Pasal nak ada ke orang migraine pening dekat hidung? Tu saya sinus. Tu kalau saya sinus. Okay, kalau pening ke stres kita mesti datang kat dahi kan tempat kita sujud ni. So kognitif. Albert Ellis ni touch tentang kognitif. Sebab tu kalau kita berjumpa dengan klien, kalau dia tak touch dekat kognitif ni, tak touch betul-betul, tingkah laku dia tak jadi tingkah laku dia tak akan berubah. So teknik yang respon yang Ellis yang ketiga, kognitif, emosi, kognitif, tingkah laku dia tak akan rasional. Walaupun dia cakap dengan awak, kaunselor membantu saya, tapi tingkah laku saya tak berubah. Sebab kita tak touch kat sini. Kadang-kadang klien saya pun kadang-kadang saya tak touch sangat kat sini. Kalau saya terlalu busy pun saya tak touch sangat. Sebab hasilnya saya akan nampak klien tu suka. Dia respon kita bagus dari segi kita melayan dia, menolong bantu dia. Tapi adakah klien, kepuasan klien, okey, skala 1 hingga 10, tahap kepuasan klien untuk bergerak, dia letak 5, dia letak 6. Tahap kaunselor melayani klien, dia letak 10. Maksudnya, you all layan dia bagus. Tapi, klien tu ada masalah dekat kognitif dia. Kognitif dia tak berubah.
So tingkah laku dia tetap tak berubah. So bila nak faham dekat sini, kaitkan A, B, C, D, E, F ni dengan teknik dia yang 3 tu, sama ada klien nak berubah ke tak. Sebab tu you all berdua esok kalau jadi kaunselor, jadi psychiatrist ke apa, pakar psikologi ke, pakar apa ke, pakar terapi ke, you kena touch pertama emosi, kognitif, lepas tu tingkah laku. Tingkah laku pula, kadang-kadang tingkah laku, ada orang tingkah laku dengan apa? Cakap je kan? Contohlah saya nak kurus, contoh. Kan? Nak kurus tapi tak exercise. Maksudnya tak digerakkan dengan tingkah laku. Maksudnya tak bergerak lah. Contohnya. Cakap nak kurus tapi tak exercise. Buat kata Kak Aina kan. Cakap kurus makan banyak. Okay, contoh tu. So yang kat tingkah laku tu jadi lock. So A, B, C, D, E, F combine dengan 3 teknik. Emosi, kognitif dengan tingkah laku. ABL ni senang. You pegang 2 keyword tu, rational and so on, you will be okay. Okay, so Aina nak komen apa? Aina pula. Sekejap, saya nak jumpa Dr. Zu. Aina komen? Okey, jadi untuk teori REBT, dah namanya pun Rational Emotive Behavioral Therapy. So daripada klien kita yang tak rational ni, kita bantu dia untuk lebih rational. Pemikiran, emosi, tingkah laku. 3 aspek ni sangat penting untuk teori REBT. Di mana apabila manusia tu atau individu tu dia menggunakan kognitif dia ataupun pemikiran dia untuk interpretasikan satu peristiwa atau perkara, emosi dan juga tingkah laku tu dia akan bersandarkan kepada kognitif tersebut. Jadi kalau pemikiran dia negatif, tak rasional, automatik emosi dia pun jadi tak automatik emosi dia pun jadi negatif. Tingkah laku dia pun jadi negatif. Jadi kaunselor terutamanya yang menggunakan teori REBT ni, dia kena bimbing klien tu untuk tukar cara klien berfikir. Tukar jadi lebih rasional, tukar lebih jadi positif supaya tindakan dia tu pun akan jadi lebih rasional. Okey, contoh macam yang tadi Jawa bagi contoh tentang peristiwa yang kematian tu kan. Ada klien menganggap kematian ataupun kehilangan ni itu penamat hidup dia. Bila dia kehilangan orang yang dia tersayang, orang yang dia paling cinta, bila dah tak ada orang tu dia rasa hidup dia sempurna kan. Jadi melalui teori REBT ni, dekat dispute tu, D tu, di mana kaunselor akan confront klien tu. Kaunselor akan menggunakan teknik penyoalan untuk bantu klien akal supaya dia lebih terbuka, supaya pemikiran dia lebih rasional dan akhirnya peristiwa kematian tu dia akan percaya bahawa setiap yang hidup akan mati. Tak ada apa yang kekal kat dunia ni, macam tu. Jadi teori REBT ni kena kaitkanlah 3-3 tu. Termasuklah pemikiran, tingkah laku dan juga perasaan tu. Okey, boleh? Boleh. Okey. Boleh nak tambah? Aina ulang. Saya tadi dengan Dr. Zu perpisahan dia sebagai dia di atas sini dia. Apa Aina cakap apa tadi? Okey, tadi saya kongsi dengan Jawa dengan Haiza di mana REBT ni dia merangkumi 3 perkara lah, pemikiran, kognitif, tingkah laku dan juga emosi. Okey, kalau pemikiran kita dalam menginterpretasikan satu peristiwa atau perkara tu secara negatif, automatik kita punya tingkah laku dan juga perasaan pun akan jadi negatif. Sebab tu 3-3 ni saling berkait. Kalau tak tolong satu, yang lain-lain pun tak akan bergerak, tak akan ada perubahan. Jadi melalui teori REBT ni macam jauh kongsikan peristiwa tentang kematian. Ada klien yang menganggap kematian ataupun kehilangan orang tersayang ni itulah penamat hidup dia. Dah tak ada apa-apa dah untuk hidup dia ni kan. Jadi kaunselor menggunakan di bahagian D iaitu dispute untuk confront klien, untuk buat teknik penyoalan dengan klien supaya pemikiran klien dapat berubah. Jadi lebih rasional, jadi lebih positif. Bila pemikiran dia dah berubah, dia lebih rasional, maka emosi dia pun akan lebih stabil. Emosi dia pun akan lebih rasional dan menghasilkan feeling yang baru. Maksud feeling yang baru tu dia percaya yang bahawa kematian tu memang satu yang pasti. Tak ada apa yang kekal kat dunia ni kan. So tindakan dia akan terima dengan redha. Dia dah tak ada meratap ke, dia tak ada murung-murung pun dah tak ada kiranya. Benda ni kena ikut step by step lah, A, B, C, D, E, F tu. Kalau lompat, so nanti tak nampak lah hasil yang kita nak dalam teori ni. Okey, apa nak tambahkan? Jawa nak teruskan ke teori seterusnya?
Okey, jadi kita pergi ke teori seterusnya iaitu teori kognitif. Okey, Jawa boleh teruskan untuk teori yang kedua. Jawa nak selang-selang dengan Aiza ke nak straight? Buka suara. Tak dengar, tak dengar. Suara sayang. Nak Selang lah. selang-selang. Okey, Aiza pula. Aiza teori apa Aiza? Okey, atas permintaan bentang kita tunaikan lah ya. Okey, kita teruskan kepada Haiza. Nak Okay, Haiza akan bentangkan 3 teori iaitu teori pemusatan klien, teori desktop dan juga teori tingkah laku. Okay, teori pertama yang akan Haiza bentangkan ialah teori pemusatan klien, betul ke? boleh je mana? Okey, jadi kita mulakan teori pemusatan klien. Okey, silakan Haiza. Okey. Nampak tak? Keluar tak? Keluar tak? Hello, keluar tak slide-nya? Keluar. Ada. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang saya hormati Puan Suzaina dan Cik Aina selaku pegawai psikologi dekat UiTM Pasir Udang. Okey, saya teruskan dengan teori pemusatan klien ataupun teori pemusatan insan lah. Okey, pelopor dia macam kita kenal, Carl Rogers. Dia dilahirkan pada 8 Januari 1902 di Oak Park dan meninggal dunia pada 1987 ketika berusia 85 tahun. Okey, ketika berusia 12 tahun, Carl Rogers ni keluarga dia telah berpindah ke sebuah kampung di Chicago. Jadi sejak itulah dia dah berminat dalam bidang sains dan pertanian. Beliau adalah seorang ahli psikologi klinikal. Carl Rogers ni telah melanjutkan pelajaran ke Teachers College, Columbia University dan telah mendapatkan PhD pada tahun 1928. Okey, seterusnya pandangan terhadap manusia. Rogers percaya bahawa setiap individu ni dia memiliki kemampuan mengerti diri sendiri dan menangani masalah diri sendiri. Okay, Rogers juga dia telah menolak anggapan kepercayaan bahawa manusia tu perlu diarah, perlu didorong, diajar dan uruskan hidup dia oleh orang lain. Lepas tu yang ketiga, dia mempercayai bahawa manusia ni sejak daripada mula lagi dah ada kecenderungan dan keupayaan semula jadi untuk berkembang secara berperingkat ke arah menuju kemajuan diri dia sendiri. Lepas tu yang terakhir, Rogers ni dia menganggap bahawa setiap orang ni ada kebolehan yang tersendiri untuk membuat pilihan yang sesuai yang menepati cita rasa dia untuk hidup dia. Okay, kita masuk pada konsep teori. Konsep teori ni ada 4. Yang pertama, dia berteraskan konsep psikologi humanistik lah, iaitu manusia ni boleh dipercayai, mempunyai kebolehan memahami diri sendiri, bersifat rasional dan boleh tentukan nasib ataupun hidup dia sendiri. Kemudian yang kedua, teori pemusatan klien ni dia lebih fleksibel dan dia kata manusia ni boleh terima apa saja yang berlaku dan mereka cenderung untuk bersifat positif. Yang ketiga, masalah-masalah yang berlaku ataupun timbul ni adalah disebabkan konsep diri dia sendiri dan mungkin daripada pengalaman dia yang lalu. Okay, yang keempat, jika persekitaran menggalakkan manusia akan berkembang ke hadapan dan jika diberi peluang ataupun disediakan persekitaran yang kondusif untuk perubahan tersebut. Okay, sebenarnya dalam pemusatan klien ni dia tak ada teknik ataupun teori yang khusus tau. So dia hanya menggunakan kemahiran asas saja. Tapi ada 3 kemahiran yang paling dia terapkan dalam teori ini, iaitu yang pertama penerimaan tanpa syarat, yang kedua berempati dan yang ketiga kongruen. Okay, penerimaan tanpa syarat tu apa? Penerimaan tanpa syarat tu maksud dia menerima klien ataupun menilai tingkah laku menerima klien tanpa syarat ataupun kita tak tetapkan sebarang syarat untuk kita terima seseorang tu. Maksudnya kita tak boleh, kita tak ada banding-bandingkan ataupun kita beza-bezakan dari segi nilai dia, dari segi tingkah laku ataupun dari segi peristiwa-peristiwa yang dia alami sebelum ni. Maksudnya seorang klien tu
as seorang kaunselor tu, kita kena terima siapa saja klien datang ataupun siapa saja klien yang kita nak handle nanti dengan hati yang terbuka lah. Kita tak boleh nak tetapkan syarat pula. Saya nak klien yang jenis macam ni saja. Saya tak nak klien yang ada masalah yang berat, yang ada masalah itu, masalah ini. So semua jenis klien kita kena terima dengan hati terbuka tanpa sebarang syarat. Contoh macam kalau ada kaunselor tu, dia terima satu kes yang dia tak pernah terima. Macam dia terima kes seorang tu ada masalah duit. Lepas tu dia cakap lah bila untuk dia settlekan solve problem dia tu, masalah duit itu dia pernah jadi pelacur. Dia pernah lacurkan diri dan untuk sara hidup dia. So as a counselor yang contoh macam dia counselor yang berpegang teguh pada agama. So bila dia dengar pengakuan macam tu, dia jadi tersentak. Dia jadi macam turn off untuk teruskan sesi dengan klien tu. Lepas tu dia terus ambil tindakan, dia cakap suruh klien tu terus untuk bertaubat ataupun dia terus rujuk klien tu kepada pejabat agama untuk pejabat agama yang ambil alih klien tu terus. Nampak tak dekat sini? Kaunselor tu dia dia tak boleh terlampau tergopoh-gopoh untuk buatkan keputusan pada klien. Maksudnya dia terus judge klien tu macam tu je. Dia terus rujukkan klien tu pada pejabat agama sebab dia rasa dia tak boleh handle masalah macam tu. So as a counselor, kita kena bagi peluang pada klien untuk dia buat penerokaan diri dia, untuk dia cerita apa yang dia rasa, kenapa dia jadi macam tu, apa sebabnya, untuk dia luahkan apa masalah dia sebenarnya. So bila kita penerimaan tanpa syarat ni, kalau tak maksudnya kita terima je apa yang klien buat dari segi tingkah laku dia ke apa ke, tak semestinya kita setuju 100%. Tapi maksud penerimaan tanpa syarat ni kita terima dengan hati yang terbuka. Kita bagi peluang pada dia untuk dia luahkan apa yang dia rasa, untuk dia bagi tahu apa masalah dia, untuk dia share dengan kita. Macam tu. Okay, yang kedua adalah berempati. Di mana empati ni ialah satu perasaan kaunselor untuk memahami perasaan klien dengan lebih mendalam. Contohnya kita meletakkan diri kita ni sebagai kaunselor dekat tempat dia. Kita rasa apa yang dia rasa. Bila dia sedih, kita turut rasa sedih. Bila dia rasa marah ke apa ke, kita rasa apa yang dia rasa juga. So bila kaunselor ni dia ada sifat empati. Empati ni dalam sesi sangatlah penting supaya kita dapat faham apa yang klien cerita, apa yang klien luahkan. Bila kaunselor ada sikap empati ni, dia berupaya untuk merasai perasaan klien tau. Walaupun sebenarnya dia tak ada pengalaman yang macam mana klien tu hadapi pun. Lepas tu empati ni dia penting sebab dia boleh buatkan kita tahu, kita boleh rungkai ataupun teroka secara mendalam bila kita rasa apa yang klien rasa tu. So bila kita dah dapat teroka, kita dah tahu masalah dia, kita dapat rasa apa yang dia luahkan, senanglah kita nak cipta matlamat dia dan kita bantu dia untuk buat perubahan dalam hidup dia. Tapi sebagai seorang kaunselor, kita kena kontrol lah kita punya perasaan empati tu. Perasaan empati tu memang penting, tapi bila kita tak kontrol perasaan empati tu, kita akan lebih-lebih pula daripada klien. Contoh macam klien tu cerita sambil menangis, tapi sebabkan kita ada perasaan empati dan perasaan empati tu melebih-lebih, kita pula nangis lebih daripada klien tu. Faham tak? So as a counselor, perasaan empati tu penting, tapi kita kena pandai kontrol dan kita kena pandai handle lah perasaan empati tu supaya kita tak langgar sepadan antara kaunselor dengan klien. Okay, yang ketiga, kongruent atau tulen. Kongruent atau tulen ni maksudnya kaunselor tu perasaan, kelakuan dan pemikiran dia adalah selari. Di mana kaunselor tu tak berpura-pura masa sesi kaunseling. Dia dapat perasaan kongruent ataupun tulen ni dapat wujudkan suasana yang terapeutik dan klien. Lepas tu kaunselor dapat teroka diri klien dan masalah klien. Kongruent ni dia bukan satu teknik yang khusus, tapi sebenarnya dia datang daripada dalam diri kaunselor tu sendiri. Maksudnya macam bila dia buat sesi dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, dia ikhlas dengan klien tu cerita, dia jujur, lepas tu dia ikhlas bagi nasihat, dia jujur terima klien tu, and bila klien tu ceritakan masalah dia tak berburuk sangka ataupun dia tak bermuka-muka. So kaunselor tu dia dianggap sebagai bersifat profesional lah sebab dia jadi diri sendiri and dia tak bermuka-muka. Macam tu. Okay?
Okay, matlamat teori dia yang pertama menjadikan klien lebih realistik. Lepas tu menjadikan klien lebih berkeyakinan diri dan mempunyai arah diri. Yang ketiga, menilai mereka secara positif dan menjadikan klien itu lebih matang, bersosial dan adaptif dalam tingkah laku dia. Okey, itu saja untuk pemusatan klien. Okay, thank you Aiza, menarik. Buka slide. Oh, buka balik slide. Apa benda? Saya masih Buka sharing ni tak? Tak ada pun sharing balik. Buka slide. Teknik tadi, teknik. Sekejap. Teknik dia banyak kan Aina sebenarnya? Teknik dia, Banyak. Rogers ni teknik dia lebih kepada benda yang awak cakap tu dia ada tapi awak tak keluarkan. Sekejap Keluar tak? Yang ni matlamat kan? Okay, lagi awal lagi. Okay, lagi awal. Slide 1. Slide 1. Alright. Slide 2. Sorry. Slide 3. Sorry. Okay. Di latar belakang Rogers. Korang belum lahir kan? Saya rasa dia meninggal 87. Saya lahir 83. Selepas 5 tahun. Saya umur 5 tahun dia meninggal dunia. Innalillah. Okay. Nombor 3. Alright. Sebab tu, you all perasan tak? Okay, yang keempat yang konsep kendiri. Slide nombor 4 ke? Yang ni konsep teori. Dia konsep teori dia lebih kepada konsep kendiri tau. Konsep, okay, Rogers ni bagus sebab dia sentiasa rasa, dia macam contohlah macam penagih dadah. Kita sentiasa rasa penagih dadah tu ada peluang untuk menjadi baik. Seorang pelacur, dia akan ada satu peluang untuk menjadi lebih baik. Pencuri, satu hari nanti dia akan jadi peluang lebih baik. Ni macam teori ni lebih diguna pakai daripada Abid Liu. Abid Liu guna teori ni agaknya dalam dakwah dia. So, konsep teori ni okey, tapi kena ingat, setiap orang konsep kendiri dia kadang-kadang positif, kadang-kadang konsep kendiri negatif. Sebab tu kalau you all nampak klien, ada yang konsep kendiri positif, ada yang konsep kendiri negatif. Sebab tu pengaruh pengalaman macam Rogers cakap tadi tu memang mempengaruhi sangat. Kalaulah dia memang dibesarkan dalam keadaan family broken and so on, tak mungkin konsep kendiri dia positif. Kalau tidak dibimbing, betul? Dia takkan tiba-tiba jadi konsep kendiri positif. Dia mesti konsep kendiri dia negatif, tapi kita sebagai supporter yang memberikan dia matlamat hidup yang lebih baik, barulah dia menjadi konsep kendiri yang positif. Okey, so kalau untuk klien yang pemusatan klien ni pula, teori pemusatan klien Rogers ni, klien yang tak ada matlamat hidup, awak akan nampak, contohnya pelajar masuk universiti, even you all berdua lah, saya tanya you all berdua, matlamat hidup you all apa? Kan? Kadang-kadang nak tulis matlamat tu pun terfikir-fikir nak tulis matlamat. What your vision board? Sebab tu kadang-kadang ada teknik tu you gunakan SMART kan? SMART. Aina pernah dengar kan? SMART kan Aina? SMART. Nanti you Google there. SMART. Matlamat tu kaitkan dengan perkataan SMART tu. Setiap S, A, M, A, T tu memang ada dia punya definisi dia. So macam mana nak mendorong klien ke arah bertingkah laku positif daripada sebab inner di dalaman manusia ni dia ada satu sifat yang baik. Manusia ni dilahirkan dengan sifat yang baik. Kecuali macam otak-otak dia tu dipengaruhi pengaruh anasi-anasi luar, benda-benda yang baik dalam jiwa dia tu dah bergelora lah, dah jadi jahat and so on. So nak pupuk klien kebanyakannya, kalau even student saya pun konsep kendiri dia negatif. Bila konsep kendiri negatif tu yang mudah terpengaruh, mudah terikut-ikut, tak ada ketegasan diri. So konsep kendiri yang negatif. Tapi kalau konsep kendiri klien awak, contoh klien awak positif, dia dah tahu matlamat hidup. Contoh masuk universiti ni memang untuk belajar. And then kena fokus belajar. Lepas belajar kena nak skor untuk pointer yang lebih tinggi. Sebab tu tadi Aiza ada pesan, ada beritahu, kaunselor daripada Rogers adalah pemudah cara. Pemudah cara tu pun dia boleh masuk dalam teknik. Dalam teknik, tadi awak cakap teknik 3 kan, penerimaan tanpa syarat, empati dengan kongruen kan. Kongruen ni sebab kita tak membeli nilai lah. Maksudnya klien tu kita terima seadanya, kita tak beli sebarang nilai kepada klien tu. Kita anggap klien ni semua sama. Okey? Sebab kita nak bantu dia tentang non-direktif. Maksudnya kekuatan dalaman dan kekuatan luaran. Direktif,
non-directive. Maksudnya kekuatan dalaman dan kekuatan luaran. Kekuatan luaran kita lah. Dalaman tu dia. So kita yang nak bantu klien tu untuk memandu arah dia lebih ke arah konsep ke diri yang positif. So benda ni memang senang cerita. Kalau you berjumpa dengan klien ni, you nak guna teknik adalah you target dekat dia punya matlamat. Ending you tadi matlamat kan? Tengok slide nombor 6. Matlamat. Slide nombor 6 awak, matlamat teori kan? Okey, macam mana matlamat teori tu juga, itulah menjadikan matlamat ni, bagaimana you nak memandu klien bila nak guna teori ni, sebab you nak pandu klien untuk lebih realistik. Kena ada matlamat hidup, kena realistik. Contohnya, pendek tiba-tiba nak jadi polis, tak boleh lah. Tapi pendek boleh je jadi pilot, contoh. Okey, menjadikan klien lebih berkeyakinan dan mempunyai arah diri. Ni pun adalah satu teknik dia lagi, kan? Mempunyai arah diri. Rogers pun membantu supaya you terarah ke diri yang positif. Menilai diri secara positif, lebih matang, bersosial, adaptif dalam tingkah laku. Maksudnya tingkah laku yang adaptif. Okey, clear So nanti Kak Aina sambung lah. Sebab dia ada, kalau Roger ni dia reflect juga tentang macam REBT yang Jawa present tadi, perasaan dia ada sebenarnya perasaan. Dia bukan tak ada kan Aina? Bak tulen, genuine ada. Empati tu dia termasuk dalam keadaan tulen, genuine sekali lah nanti masukkan juga. Sebab refleksi perasaan. Perasaan kena touch dulu. Barulah klien tu minat nak bercerita and so on. Okay. So sambung dekat Aina lah. Nak respon. Okey, saya tambah sikit untuk teori pemusatan klien. Okey, ini antara teori terawal lah untuk teori-teori kaunseling. Di mana teori PCC Carl Rogers ni baiknya, bagusnya sebab dia melihat bahawa manusia tu semua baik. Dia melihat manusia tu dalam keadaan positif. Kalau kita dalam Islam ni husnuzon sentiasa. Jadi bila apabila keperluan untuk individu tersebut ataupun klien tersebut tidak dipenuhi ataupun dia ada konflik, itu yang menyebab kadang-kadang dia bertindak ataupun punya perasaan yang tak rasional. Jadi teori ini dia menekankan bahawa kaunselor tu sendiri dia perlu menerima dan memahami klien seadanya. Macam yang Haiza katakan tadi, elemen penting kaunselor perlu kongruent, empati dan juga menerima tanpa syarat untuk dibantu klien supaya klien sendiri dapat faham apa isu yang berlaku dalam diri dia dan menggunakan sumber-sumber yang ada pada diri dia untuk berkembang, untuk capai self actualization tu. Sebab tadi kan Carl Rogers dia melihat manusia itu positif, baik. Jadi setiap orang ada potensi diri masing-masing. Cuma normal lah kalau kita dalam masalah, mesti kita rasa down. Kadang kita tak nampak potensi yang ada dalam diri kita. Jadi kaunselor lah yang kena bantu klien untuk faham isu dia dan juga bantu klien untuk memperkembangkan diri dia dalam menghadapi isu yang dihadapi. Untuk elemen-elemen penting yang Haiza dah tekankan iaitu kongruent, empati dan juga terima tanpa syarat. Di mana kongruent, keyword penting ialah kaunselor tu perlulah tulen. Tidak berpura-pura, tidak bermuka-muka. Kiranya macam fake je kan bila hadapi dengan klien tu, kenapa dia ni kat luar lain, kat dalam ni lain kan. Kita tak boleh macam tu. Kita kena ada satu personality lah kiranya. Kemudian empati, di mana empati dengan simpati ni ada beza. Dengar macam sama parti-parti kan, tapi sebenarnya ada beza. Simpati ni kita kesian je macam nampak orang susah kan. Kesiannya dia ni tak makan lagi. Kesiannya dia ni pakai baju buruk macam tu. Tapi kalau empati ni kita meletakkan diri kita kepada situasi dia tu. Kalau dia tak makan, contohlah bila kita tengok orang tak makan kan, lepas tu kita rasa kalau aku tak makan ni macam dia mesti aku lemah je, mesti aku tak boleh tenaga. Kita meletakkan diri kita pada tempat dia. Jadi kita akan lebih faham dengan mendalam tentang apa yang dia alami. Untuk terima tanpa syarat, macam yang Haiza kata, kita terima klien seadanya walaupun kita ada background yang berbeza. Contoh, cabaran utama lah terutama bagi kita kaunselor yang beragama Islam, contoh isu yang kira macam bertentangan dengan kita punya prinsip, contoh isu LGBT. Okey, kita punya stand LGBT tu tak betul, salah. Kita memang bantras, memang kita bangkang lah LGBT ni kan. Tapi bila kita dapat klien yang LGBT, contoh ada masalah lesbian ke homoseks ke apa kan, kita tak boleh kata, oh ini salah ni, dosa ni, memang ahli neraka ni, tak boleh. Kita kena fahamkan dia, kita kena letak diri kita tempat dia. Mungkin dia jadi macam tu mesti ada sebab. Apa peristiwa yang berlaku diri dia, apa faktor-faktor yang mengganggu diri dia sehingga dia menjadi macam tu.
Kemudian kita bantulah dia untuk kenal diri dia, kenapa jadi macam ni, balikkan dia semula ke arah yang sebenar. Jangan biar kita mentang-mentang kita terima tanpa syarat, okay dia lesbian, okay tak apalah lesbian selama-lamanya. Tak boleh, kita kena bantu dia betulkan dia. Okay? Okay, itu sahaja. Kalau jumpa klien yang LGBT ke so on, tak boleh nak handle, kena refer. At least kita punya dosa tu insya-Allah lah dah release. Jangan tinggalkan klien tu macam terkontang-kanting dengan hidup dia. Tu bahayanya kita. Kalau daripada teori barat, dia tak apa. You nak lesbian ke, you nak homoseksual ke, you tak nak kahwin ke, buat sex together ke. Okay, sebab tu barat. Teori kita ni semua barat, tapi kita kenakan dia sikit dengan kita punya Islam. Islam kata dosa kan. Okey, contohlah macam back balik REBT, kalau Alice kata perkataan wajib tu tak boleh ada kan. Macam tak rasional. Tapi dalam Islam, benda yang wajib tu kita tak boleh nak tiba-tiba halalkan. Memang dia dah wajib. So maksudnya kena pandai, kita kena as a counselor Islam, kita kena ada tambah elemen-elemen Islam. So bila Cik Aina ada sebut tentang sexualization tu, mungkin dalam teori ni selamat hidup tu, you boleh bila nak sesi dengan klien, you target tentang pyramid Maslow kan, hierarki Maslow tu kan. So bila you nampak hierarki Maslow, selamat hidup kita ni daripada kasih sayang and so on, last kita nak ada adventure and so on, yang tertinggi kesempurnaan ke diri kita apa. Mungkin lebih tu bagi nak bantu dia orang. Kadang-kadang ada klien kita nak matlamat hidup dia blur, tak tahu apa matlamat hidup dia. Okey, kasih sayang contohnya nak kahwin dengan siapa lepas ni, contoh. So sampai yang teratas. Okey, good. Okey, seterusnya Jawa ke Aiza lagi? Jawa lah dia last kan. Okey, Jawa. Jawa dengan saya sama mendongak sebab saya handphone kat bawah, PC kat atas. Dah keluar ke? Dah. Dah. Okeylah. Kalau macam tu, saya teruskan dengan teori kognitif, iaitu kognitif terapi, iaitu CT. Okay, tokoh yang mengasaskan teori ni ialah Aaron T. Beck, yang merupakan pakar psikiatri daripada Amerika. So fokus utama terapi kognitif ialah untuk memahami gangguan kepercayaan dalam diri klien dan seterusnya membantu mereka menukar pemikiran tidak sesuai dengan menggunakan teknik efektif dan tingkah laku. Di mana pemikiran merupakan penentu utama kepada tingkah laku dan juga emosi. So dalam teori ni dia sebenarnya dia menekankan kepada pemikiran, pemikiran dan kepercayaan dalam menentukan tingkah laku dan perasaan seseorang. Okay, dalam teori ni dia ada beberapa konsep. Yang konsep pertama iaitu pemikiran semua ataupun tidak langsung. Bagi ni individu dia fikir yang dia kena dapat apa yang dia mahukan dan tidak dapat apa yang dia tak nak. Kalau macam contohlah macam dia nak, bagi senang makanan. Contoh kalau macam saya nak makan donut. So, dia kena dapatkan juga donut tu, tapi kalau dia tak dapat, dia akan rasa kecewa dengan diri dia. Itu yang dia fikir yang dia kena dapat juga. Tak kira apa pun, macam itulah. Seterusnya adalah membuat kesimpulan berdasarkan peristiwa tertentu. Yang ni individu ni dia macam bila dia ada berdepan dengan satu situasi tu, dia akan ingat balik peristiwa yang sebelum ni. Maksudnya dia akan tahu yang dia punya apa yang jadi seterusnya akan sama dengan peristiwa yang sebelum ni. Contohnya macam pelajar yang dapat A dalam semua subjek kecuali satu subjek kelas tu, and dia fokus kepada satu kegagalan tu. So bila satu kegagalan tu dia rasa diri dia macam negatif. Negatif pada diri dia rasa kecewa. So dia cuma bergantung kepada benda tu, dia tolak maklumat lain. Seterusnya ialah membaca minda. Membaca minda ni dia macam orang yang dia rasakan diri dia tu dia tahu semua benda.
Dia macam dia rasakan macam dia boleh baca kawan dia, apa yang kawan dia fikir. Contohnya macam dia cakap kawan dia tak suka dia hanya sebabkan dia tak angkat phone dia. Sama masa dia rasa macam kawan dia tu benci sebenarnya kat dia. Padahal sebenarnya tak ada apa-apa pun. Maksudnya menganggap sesuatu peristiwa sebagai peristiwa peribadi. Peristiwa ni semua perkara yang berlaku kat pada dia anggap itu sebagai peribadi. Contohnya macam ni dalam sesi kan, dalam kaunselor dia buat satu sesi, macam contohlah sesi kelompok. Tapi ada 2 orang ataupun 3 orang yang tak datang sesi, so dia kata, tapi dia reflect kepada diri sendiri, dia kata diorang tak datang tu disebabkan dia tidak dapat berikan sesi yang baik. Dia salahkan diri dia sendiri, sedangkan mereka tu datang, tak datang disebabkan mungkin masalah peribadi sendiri, macam tak ada transport ke ataupun ada hal sendiri ke. Maksudnya ialah membesarkan ataupun menganggap kecil sesuatu isu. Yang ni dia macam bila dia berdepan dengan satu situasi tu dia akan macam kalau dia suka membesar-besarkan dia akan macam padahal masa benda tu boleh kecil dengan cara baik. Tapi dia suka membesar-besarkan dia akan melibatkan orang lain. Contohnya lah kalau macam dia suruh kecilkan tu dia macam dia rasa macam buat bodoh je benda tu. Sebenarnya masalah tu perlu diakui. Contoh macam kaunselor dia ada tu pula contohlah dalam kaunseling kan ada satu step-step yang kena ikut. Boleh jalankan sesi. Tapi dia contoh, dia lupa macam step persuturan, mungkin dia lupa step persuturan dalam sesi tu. So kalau macam dia membesar-besarkan macam tu, membesar-besarkan hal tu dia akan rasa macam dia seorang yang gagal sebagai kaunselor. Tapi bila dia mengecil-kecilkan, dia tak nak mengatasi masalah tu supaya dia tak ulang lagi benda yang sama. Maksudnya ialah ramalan negatif. Ramalan negatif ni macam benda tu belum jadi lagi dia dah fikir fikir hasil dia sebagai negatif. So, dia buat ramalan negatif walaupun sebenarnya dia tak ada bukti pun benda tu akan jadi. Sebenarnya tu macam seorang pelajar ni dia gagal, dia dianggap dia gagal dalam peperiksaan lah. Contohlah dia gagal dalam peperiksaan, sedangkan sebelum ni dia seorang yang pelajar yang cemerlang pun. Dia dah fikir dah. Fikiran dia memang dalam negatif. Dia kata ini mesti gagal. Sedangkan masa tu sebenarnya dia seorang yang okey je, pelajar pun elok tapi dalam fikiran dia tu negatif, sentiasa negatif. Seterusnya ialah pelabelan dan salah label. Dia yang ni individu dia label dirinya dengan pelabelan yang silap sebab dia melakukan kesalahan. Dan hanya disebabkan satu kesalahan tu dia dah fikir diri dia negatif. Macam contohnya macam orang yang baru putus cinta. Orang yang putus cinta dia rasakan diri dia tu dah tak menarik. Sedangkan benda tu bergantung kepada dua pihak kan. Tapi dia salahkan diri sendiri dia, lepas tu dia kata dia seorang yang tak menarik. Seterusnya ialah membuat generalisasi berlebihan. Yang ni lebih kurang sama dengan membuat kesimpulan berdasarkan peristiwa tertentu. Cumanya yang membezakan antara dua ni ialah dia suka berlebih-lebihan. Dia suka berlebih-lebihan. Contohnya macam dia gagal dalam satu subjek statistik. Dia lulus dalam pelajar ni dia lulus dalam semua subjek kecuali subjek statistik. Tapi dia dah fikir, dia kata dia dah gagal dalam semua bidang. Sedangkan masa tu dia cuma gagal dalam satu subjek iaitu statistik. Tapi dia masih tak boleh nak terima, dia cuma fikirkan, fokuskan kepada kegagalan dia satu tu je. Seterusnya ialah membesar-besarkan isu. Bila dia individu yang suka membesar-besarkan isu ni, dia akan jadi seorang yang bimbang, dia ada perasaan bimbang, dia ada perasaan takut. Contohnya macam graduan nak pergi, macam contohlah fresh graduate kan saya, dia pergi tempat kerja, pergi mohon ke tempat kerja dan dia rasa macam dia dah akan gagal interview tu sebabkan dia tak cukup pengalaman. Sebab sekarang kerja memerlukan pengalaman kan. Tapi dia sebagai fresh graduate dia fikir macam awal lagi dia dah fikir mesti saya gagal dalam interview tu sebab dia tak ada pengalaman. Khususnya teknik. Teknik ada dua teknik iaitu teknik kognitif dan juga teknik tingkah laku. Okay, teknik yang dalam teknik kognitif ni, yang pertama ialah memahami makna perkataan klien. Memahami makna perkataan klien ni contohnya macam mungkin dalam sesi tu klien akan guna perkataan dia berduka cita ataupun perkataan dia sedih untuk gantikan perasaan kemurungan yang dia alami tu. So yang ni kat situ kaunselor dia perlu alert lah dengan klien dia. Maksudnya mencabar pemikiran yang rigid.
Terus mengajar klien untuk membagikan tanggungjawab kepada orang lain yang terlibat selain daripada klien. Jadi macam klien ada masalah, contoh macam perkahwinan. Klien tu dia gagal dalam perkahwinan, so dia jumpa dengan kaunselor, and so kaunselor tu perlu terangkanlah kepada klien tu, dia kata macam benda ni merupakan melibatkan dua belah pihak, so dia tak perlu nak salahkan diri dia sendiri, so macam benda tu salah kedua-dua belah pihak. So supaya dia macam mengingatkan klien tu lah, rasa murung ke, rasa stres ke, itulah. Khususnya ialah teknik tingkah laku. Teknik tingkah laku yang pertama dia main peranan. Masa ni tak silap saya dia macam kaunselor tu dia menggunakan perkataan masa ni ataupun ketika ini dalam sesi supaya klien tu boleh nampak lah sebenarnya apa yang berlaku dengan dia masa tu. Maksudnya biasa temu bual, MP rakaman tu yang tunjukkan sepanjang sesi, perjalanan sesi. Maksudnya analisa tu kemudian dibuat dalam sesi kaunseling. Oh dah, terima kasih. Itu saja, terima kasih. Dah ke? Ni? Oh, macam mana nak keluar ni? Oh dah. Oh ni. Okay, thank you Jawa. So teori kogniti ni lebih kepada apa? Perasaan dalaman dan luaran seseorang kan. Dia simple je lah, sosial, kognitif, tingkah laku. So benda yang tiga tu cover up, insyaAllah will be okay. Dia lebih kepada touch tentang kognitif seseorang lah. Tapi teori ni dia tak terang kan kalau macam orang tu, seseorang klien tu dia memang kognitif dia tak okay. Ada tak? Tak je. Contohnya kognitif dia tu tahap kat mana? Tahap conscious ke, unconscious ke, atas sedar ke, bawah sedar ke? Ada tak? Teori ni. Dia semua terang pasal dia punya kognitif je pun. Yelah, kognitif kita tu ada alam sedar. Tidur, kognitif otak gerak tapi tak sedar. So yang tu mungkin dia tak touch sangat kan? Dia tak touch sangat kan? Dia lebih kepada klien tu macam awak cakap dia ramalan negatif. Maksudnya dia terus berprasangka yang kalau contohnya tak buat apa yang ada. Sebab tu teori kognitif ni pun dia ada efek tentang persekitaran kan. Persekitaran you touch juga tadi persekitaran maksudnya faktor sosial lah. Ada tak? Maksudnya kalau dia dibesarkan dengan cara begitu dia jadi macam mana? Tak ada Tak ada pun. Tak ada kan, dia simple. So Aaron T. Beck ni teori dia walaupun dia teori kognitif dia, sebab tu dia tak sepopular teori lain. Sebab dia tak touch mendalam. Kognitif tu dah bagus dah. Teori kognitif, tapi macam mana kita nak diagnose setiap klien tu kognitif dia okey. Senang lah kalau kita jumpa semua klien kognitif dia dah okey kan. Betul tak? Sebab dia tadi pakai psikiatris ke? Dia pakai psikiatris kan. Sebab bila pakai psikiatris dia ada pakai kat otak yang ECG and so on tu, betul tak? So bila kita guna sebagai kaunselor, kita tak boleh nak diagnose tahap otak tu sebab benda tu benda yang kita tak nampak. Kalau macam dia pakai psikiatris, dia guna alat-alat teknologi, so macam senang. Mungkinlah ni saya. Tak tahulah, tunggu Aina respon. Dia fresh kat dengan teori kognitif ni masa belajar dulu. Okay Aina. Okey, teori kognitif ni macam Jawa kata diasaskan, dibina oleh Aaron T. Beck kan. Kalau kita lihat invensi yang terkenal dia buat ialah invensi kemurungan. Itu pun berkaitan dengan pemikiran kognitif, benda yang kita tak nampak secara fizikal luar kan. Sebab tu teori ni macam tak popular lah untuk kaunselor guna, sebab kalau macam yang Puan Suzana kata, kalau berkaitan dengan kognitif, berkaitan dengan otak, dia ada alat dia untuk kita detect. Selain daripada tu, kaunselor hanya boleh gunakan inventory je lah untuk kita diagnose ataupun kita kena pasti tahap kognitif level dia okey ke tak, sederhana ke, tinggi ke, rendah ke. Kemudian teori kognitif, nama pun dia kognitif, dia menekankan tentang aspek pemikiran. Fokus dia perasaan dan tindakan dipengaruhi oleh gaya berfikir seseorang, bukannya faktor luaran. Kalau gaya berfikir dia negatif, gaya berfikir dia memang tak rasional, so automatik perasaan dan tindakan dia pun akan ke arah yang tak rasional, tak negatif. Semua balik semula kepada gaya berfikir seseorang. Jadi kaunselor kena bantu klien ni untuk ubah mindset dia. Bila dah mindset dia dah betul, barulah perasaan dan juga tindakan dia pun akan betul.
Sebabnya kaunselor fokus untuk teori ini, dia nak gantikan bentuk pemikiran dan juga tingkah laku negatif ni kepada positif. Okay, itu saja. Puan Kak Ina, Cik Ina, saya ada soalan sikit. Sebenarnya saya kurang faham sikit pasal teori ni. So, saya rasa dia macam sama je dengan teori REBT. Dia pun melibatkan kognitif, pemikiran dan juga emosi kan. So saya macam tak tahu macam mana nak bezakan antara dua teori ni. Ni. Albert Ellie dia buat A, B, C, D, E, F. Dia tak ada huruf. Dia terus direct je. Okay. Sebab macam Cik Aina terangkan tadi, kalau yang Albert Ellis, dia tahu tentang benda tu melalui peristiwa kan, activity event. Tapi kalau kognitif ni, itulah kalau memang dia dilahirkan dengan kognitif yang negatif, macam mana? So teori itu maksud saya susah nak diguna pakai. Sebab tahap kognitif orang tak semua sama. Sebab tu kalau kita keluar ni, kenapa kita belajar SPM, paper yang sama, tapi lepas kita graduate, lepas SPM, kita pilih pengkhususan yang berbeza-beza ketika di universiti. Ada orang kita ambil sains, contoh. Ambil sains, lalas macam saya ambil sains, lalas tak jadi on sains pun. Jadi orang sains sosial, contoh. So macam, so tahap kognitif orang tu, error ni dia tak sangat lah. Dia lebih touch, dia macam positif way je macam tu. Setiap orang tahulah terarah, otak dia pandai lah nak berfungsi sendiri. Tapi sebenarnya otak manusia ni kalau tidak dididik dengan baik, sebenarnya tak bagus sangat pun. Sebenarnya kita semua ni, empat orang ni, alhamdulillah bagus. Pada mata kasar nampak. So terima kasih dekat mak ayah kita. Mak ayah kita yang didik kita jadi bagus. Kalau mak ayah kita didik kita jadi tak bagus, didik tak bagus tapi kita jadi orang yang bagus, mungkin orang lain yang didik kita bagus seperti guru ataupun persekitaran kita. Mungkin ada orang-orang yang boleh nilai negatif. Tapi kalau orang memang dibesarkan dengan kelompok negatif je, so berbalik kepada genetik. Kalau ayah dua-dua jahat, susahlah. Kalau satu baik, satu jahat, insya-Allah ada genetik yang positif tu, satu hari dia will be okay. Genetik pula kita tambah kat situ. So Aina nak jawab soalan awak tu, dia dah habis fikir dah tu. Jawab. Macam tadilah Puan sudah bagi tahu REBT tu kita jelas ada teknik dia, model ABC tu. Kalau CBT ni dia tak ada teori, tak ada teknik yang spesifik, dia lebih kepada lihat kognitif seseorang. Okay, macam mana kita nak bantu kognitif seorang tu untuk ubah tingkah laku dia. Benda tu saling berkait. Macam yang kita sedia maklum lah, teori ni macam-macam jenis kan. So teknik merentasi teori. Teori stand maklumat semua berdasarkan teori, tapi teknik-teknik tu kita boleh ambil daripada teknik-teknik teori lain untuk kita bantu klien tu. Jangan terlalu rigid fokus pada teori tu, mentang-mentang lah teori tu tak ada teknik yang tetap. So kita macam okay ni sekadar datang je lah, sekadar datang sesi meluah je lah. Kita mestilah nak bantu klien tu kan. Jadi gunakanlah teknik-teknik yang ada pada teori-teori lain yang bersesuaian untuk bantu klien kita. Okay, itu saja. Ada apa yang tambah Jawa? Okey, jadi kita teruskan kepada pembentangan yang seterusnya iaitu Haiza. Ada dua teori iaitu teori J-Stop dan juga teori tingkah laku. Jadi kita mulakan dengan teori J-Stop boleh? Boleh, sekejap Okey, disilakan Haiza. Okey, dah keluar ke? Dah keluar Dah nampak dah. Okey. Okey, seterusnya teruskan dengan teori Gestalt. Okey, pelopor dia Friedrich Salomon Perls, 1893 hingga 1970. Dilahirkan pada 8 Julai 1893 dekat Berlin dan merupakan anak lelaki tunggal. Perls ni dia mempunyai ijazah dalam bidang perubatan dengan perkhususan psikiatrik ataupun perubatan psikologi. Kemudian pada tahun 1916, Perls ni dia telah menyertai Angkatan Tentera Jerman dan dia bertugas sebagai pelajar doktor perubatan pada waktu Perang Dunia Pertama. Dia meninggal pada 14 Mac 1970. Okay, apa tu teori Gestalt? Teori Gestalt ni dia konsep-konsep utama dia adalah menerangkan tentang pandangan Gestalt terhadap sifat semula jadi manusia. Gestalt ni dia meletakkan kepentingan kesempurnaan diri sebagai satu perkara utama dalam kehidupan manusia itulah.
Ahli taraf Gestalt ni dia menekankan tentang memahami manusia secara menyeluruh ataupun sempurna. Ia tidak memfokuskan kepada aspek tertentu ataupun suatu aspek saja, contoh macam emosi je ataupun tingkah laku saja ataupun peristiwa silam saja. Tapi kita tengok secara menyeluruh iaitu dari segi aspek tiga-tiga tu lah, dari segi tiga-tiga aspek tu semua kita tengok. Okay, dalam teori Gestalt ni ada beberapa prinsip. Dia ada banyak sebenarnya tapi saya ambil 4 je. Yang ni yang macam menarik sikit lah. Maksud yang pertama holism iaitu menyeluruh. Holism ni dia merujuk pada konsep mengikut pembentukan diri manusia tu secara menyeluruh. Maksudnya kita tengok dari segi kognitif dia, emosi dia, personality, tingkah laku dia. So konsepkan diri manusia ni kita tak boleh nak tengok dari segi satu aspek saja. Manusia ni perlu dilihat dari pelbagai aspek lah. Sebab terapi Gestalt ni dia kata kecelaruan ataupun ketidakseimbangan daripada salah satu aspek tu dah cukup untuk berikan kesan negatif pada diri seseorang klien dan juga kehidupan klien tu. Macam tu. So sebab itulah kita kena tengok dari segi semua aspek. Contoh macam klien tu dia ada masalah dekat tempat kerja. Dia ada dapat bos yang mendesak ke, suka mendesak ataupun dapat bos yang tak bertimbang rasa. So benda-benda tu akan bagi kesan dekat semua aspek tau, dari segi emosi dia, dari segi perasaan, tingkah laku dia. So bila kita as a counselor dapat selesaikan masalah dia daripada semua aspek tu, klien ni dia akan berjaya ataupun dia akan mampu untuk mengatasi keseimbangan yang menyeluruh dalam hidup dia. So maknanya dia boleh kawal emosi dia boleh kawal perasaan dia, dari segi tingkah laku dia pun dia boleh jadi tingkah laku yang baik, macam tu. Lepas tu yang kedua ialah field theory ataupun persekitaran. Field theory ni dia kepercayaan bahawa suatu organisma itu haruslah dilihat dari segi persekitaran dia. Maksudnya dari segi orang sekeliling dia, dengan siapa dia bergaul, suasana persekitaran dia. So kaunselor ni dia perlu beri perhatian ataupun perlu teroka apa yang sedang berlaku di antara diri individu ataupun klien tu dengan orang-orang di sekeliling dia. Dengan persekitaran ataupun suasana sekeliling dia lah. Dalam teori field theory ni dia ada terapkan dua elemen. Dua elemen iaitu figure dengan ground. Okay, figure ni maksudnya aspek individu yang tersurat. Maksudnya apa yang jelas kita nampak, apa yang jelas ditunjukkan oleh klien tu. Kalau ground tu pula apa yang tersirat, apa yang dia tak tunjuk, apa yang kita tak nampak. Mungkin kalau dia tunjuk pun mungkin daripada nada suara ataupun pergerakan badan yang bukan lisan lah, yang dia tak tunjukkan sangat. So bila macam masalah tadi kan, yang masalah klien dengan dekat tempat kerja tu, mungkin dia cerita dekat kaunselor yang dia ada masalah tempat kerja, mungkin dia stres sebab kerja banyak ke, ataupun stres sebab kerja tak siap-siap, ataupun gaji lambat masuk, ataupun gaji makin sikit sebab PKP. So bila dia cerita-cerita benda tu, dia tak ada sebut pun pasal masalah dia dengan bos ataupun rakan-rakan sekerja lain. Tapi bila kaunselor tu ada tanya tentang hubungan dia dengan rakan sekerja ataupun hubungan dia dengan bos, klien tu secara tiba-tiba akan tunjukkan pergerakan badan yang tak selesa, tiba-tiba je panik ke, menggeletar, ekspresi muka dia berubah. So dekat situ kaunselor boleh detect and kaunselor kena peka lah perubahan yang berlaku dekat klien tu. Sebab kadang-kadang isu yang berlaku dekat klien ni dia adalah disebabkan perkara yang tersirat tadi tu. Perkara yang dia tak tunjukkan. So as a counselor kita kena pandai teroka, pandai detect apa sebenarnya masalah di sebalik masalah tersirat di sebalik apa yang berlaku dekat klien tu. So yang ketiga ialah masa kini, iaitu here and now, iaitu apa yang berlaku sekarang. Maksudnya dia menekankan konsep masa kini dan yang mementingkan pengalaman yang berlaku sekarang. Contoh sebab klien ni kadang-kadang dia memang suka ataupun dia akan terus berfikir tentang perkara-perkara lampau tau. Benda-benda peristiwa yang dah lama-lama berlaku, yang dah lepas. Dia suka fikir perkara yang macam tu. Lepas tu kaunselor ni as a counselor kita kena arahkan klien lah untuk bercakap tentang perasaan dia masa kini je.
sebagai salah satu langkah untuk dia tingkatkan kesedaran diri klien tu supaya dia sedar apa yang dia rasa sekarang, apa yang berlaku dengan diri dia sekarang. So untuk elakkan perkara tu, kaunselor kena gunakan pertanyaan berbentuk apa, berbentuk bagaimana. Elakkan ataupun kurangkan guna perkataan ataupun pertanyaan yang berbentuk kenapa. Sebab bila kita guna perkataan yang berbentuk kenapa, secara automatik klien tu dia akan bercerita ataupun meluahkan apa yang berlaku pada masa lepas. Macam tu. Okay. Yang keempat ialah konsep unfinished business, iaitu yang belum selesai. Konsep unfinished business ni dia merupakan perkara ataupun sesuatu yang tak dapat diselesaikan dengan baik dan perkara tu masih kekal dalam ingatan klien dan dalam memori individu tu. So perkara macam ni dia perlukan penamatan lah. So individu yang alami benda ni dia akan bazirkan tenaga dia, akan bazirkan masa dia untuk fikir benda-benda yang perkara-perkara yang tak unfinished business ni, perkara yang belum selesai. Contoh macam isu pergaduhan ke, isu penceraian yang boleh bawa kepada unfinished business ni. So benda-benda ni lah yang akan mengganggu kehidupan dia ataupun masa dia waktu sekarang ni. Jadinya sebagai kaunselor kita kena kenal pasti sama ada dalam diri klien ni ada ataupun tidak kehadiran unfinished business ni. Ada tak perkara-perkara yang dia perkara-perkara lepas yang masih bermain di fikiran dia. Macam tu. So mungkin dia akan tunjuk dari segi buatan dia berpeluh ke ataupun panik tiba-tiba. Unfinished business ni tujuan dia adalah untuk buatkan klien tu sedar tentang perasaan dia tau. Untuk dia supaya dia boleh luahkan apa yang dia rasa untuk masa sekarang, dia boleh buatkan klien tu celik akal dan terima apa je yang dah berlaku tu. Contoh macam anak-anak yang dulu dia didera oleh ibu bapa. So bila sekarang dia ada satu perasaan, dia akan pendam satu perasaan. Contoh perasaan dendam ke, perasaan benci, perasaan sakit hati, and benda-benda tu mungkin akan buatkan dia jadi murung. So bila benda-benda lama tu mengganggu fikiran dia, itu yang buatkan unfinished business itu tak habis-habis. Dia asyik fikir benda tu. So kaunselor kena cuba untuk buatkan klien tu dapat luah balik apa yang dirasa pada masa lepas itu untuk masa sekarang. Supaya bila dia luah tu dia dapat rasa lega and dia boleh sikit-sikit lupakan dia punya kenangan pahit ataupun peristiwa yang masa lalu tu. Okey, seterusnya teknik terapi Gestalt. Okey, teknik merupakan tak payah baca lah, sikit je. Lepas tu kita masuk yang kerusi kosong ataupun permainan berdialog. Kerusi kosong ataupun permainan berdialog ni dia merupakan latihan terapi bercakap. Okey, kaunselor kalau nak guna teknik ni dia akan sediakan 2 kerusi. Satu kerusi untuk klien tu dan satu lagi kerusi kosong. Dan apa yang dia perlu suruh klien buat, dia akan suruh klien tu duduk dekat satu kerusi dan kerusi kosong tu memerlukan klien untuk membayangi orang yang dia nak luahkan perasaan tu. So bila dia membayangi orang yang dia nak cakap tu ada dekat depan dia, dia boleh cakap apa sajalah yang dia rasa dia nak luahkan. Kalau dia rasa ada yang tak puas hati, sakit hati dengan orang tu ke, dia boleh cakap dalam menggunakan teknik ni. Sebabnya teknik ni digunakan sebab bila seseorang klien tu dia tak mampu untuk luahkan ataupun tak mampu untuk menyatakan sesuatu kepada seseorang tu. Bila dia berdepan dengan orang tu je, dia tak tahu macam mana dia nak luahkan. Dia tak tahu macam mana dia nak ekspresikan perasaan dia. So inilah gunanya kerusi kosong. Walaupun orang tu tak ada pun depan dia sebenarnya, tapi kaunselor akan galakkan untuk dia bercerita ataupun dia luahkan je apa yang dia rasa nak cakap dengan orang tu. So di akhir teknik ni dia akan rasa lega lah. And dia boleh tahu apa yang dia nak cakap dengan orang tu bila dia jumpa orang tu nanti. Okay, yang kedua adalah saya ada satu rahsia. Di mana teknik ni dia memerlukan individu untuk berfantasi. Berfantasi yang dia ada satu rahsia. Bila ada satu rahsia yang orang lain tak boleh tahu. So seandainya satu rahsia tu dibuka,
Dia perlu membayangi apa yang dia akan rasa, perasaan dia atau lepas tu apa yang orang lain akan bertindak balas terhadap rasa dia tu. So teknik ni dia buka peluang kepada klien untuk berasa bersalah ataupun malu bila rasa dia tu terbongkar. Daripada sini kaunselor tu akan dapat teroka lah kenapa diri klien tu simpan rahsia, kenapa dia apa perasaan dia bila sesuatu rasa dia terbongkar macam tu. Kebimbangan dia kenapa dia rasa bimbang bila rasa dia terbongkar. Macam tu. Fasa yang ketiga adalah making the round. Making the round ni dia macam kaunseling kelompok je, senang. Kaunselor tu akan minta klien tu untuk buat satu bulatan dan klien tu akan berceritalah mengikut gili-gili, ikut turn. So setiap klien tu akan cerita apa masalah dia, akan luahkan apa yang dia rasa. Lepas tu di akhir sesi tu kaunselor akan minta setiap klien untuk beri pendapat ataupun nasihat ataupun pandangan lah tentang apa yang klien-klien lain tu luahkan, apa yang tentang permasalahan klien yang lain-lain tu. Okay. Yang minimizing ni, pengurangan, maksud dia dia satu teknik untuk menghapuskan keupayaan klien dalam meminimumkan ungkapan diri klien tu sendiri, ungkapan negatif terhadap diri dia sendiri. Contoh bila klien cerita kan, klien cerita dia macam cerita tapi dia ada ungkapkan perasaan negatif pada diri dia. Contohnya macam dia cakap saya nak lakukan perubahan tetapi so bila ada perkataan tetapi tu, itulah yang membuatkan pemikiran negatif dia tu datang. So sebagai kaunselor kita kena kurangkan ataupun gunakan membuang perkataan negatif tu and gantikan dengan perkataan lain. Contoh macam mungkin perkataan dan. Okay. Contoh macam perkataan dan, dia cakap saya nak lakukan perubahan dan okay. Bila dah ada perkataan dan tu, itu secara automatik akan meningkatkan keyakinan diri klien untuk dia buat suatu keputusan ataupun untuk dia buat sesuatu dalam hidup dia. So bila ada perkataan tetapi tu akan secara macam dia menghaidkan dia punya keupayaan diri tau untuk buatkan sesuatu. Dia macam tak yakin dengan diri dia. Macam itulah. Lepas tu apa peranan kaunselor ni? Okay. Dalam teori ni peranan kaunselor dia adalah untuk memberi perhatian sepenuhnya kepada pengalaman lalu klien dan membawa klien kepada keadaan sekarang. Supaya klien tu tahulah dan sedar apa yang dia rasa sekarang, apa yang berlaku pada diri dia sekarang. Lepas tu mengkonfrontasikan pengalaman yang dia alami dahulu dalam persekitaran sekarang. Fasa yang ketiga, mengajar klien untuk mengenali diri dia sendiri. Yang keempat, meneliti maksud yang tersembunyi. So, contohnya maksud tersembunyi lah yang tadi itulah, yang ada negatif, yang ada maksud tersirat, maksud tersurat macam tu. Okey, matlamat terapi yang pertama untuk mewujudkan kesedaran yang tinggi dalam diri individu kepada realiti dunia hari ini. Okay, antara matlamat umum teori ni, yang pertama memberi kesedaran pada individu bahawa mereka mempunyai tanggungjawab yang tersendiri, membantu individu mengenali diri sendiri, membantu individu merasai nikmat lebih sempurna, membantu individu agar dapat merasai dan menyedari perasaan dan pengalaman masing-masing. Okay, itu sahaja untuk teori ni. Alright, thank you Aiza. Buka awak punya apa tu yang bentuk bunga tu Oh ni. Okay, bila Aiza awak cakap dia macam yang ni awak pilih kan, awak pilih yang mana yang awak familiar, senang nak faham kan. Sebab saya tahu Gestalt ni dia orang Jerman kan. Jerman ni sebab tu dia punya perkataan teori hukum teori dia tu awak malah nak ambil tahu sebab susah nak pronounce kan. Betul, yang mana yang senang untuk faham. Sebenarnya okay, Gestalt ni dia familiar dengan perkataan unfinished business. Okay, here and now. Kerusi kosong. 3 perkara ni lah yang memang kalau you guna, memang guna. Okay, I tanya you all semua. You all boleh tak senaraikan orang yang paling you benci dan orang yang sakitkan hati diri you? Boleh tak? Boleh tak sekarang? Fikir je dalam otak, boleh tak? Tak boleh. Boleh tak senaraikan orang yang pernah buat jahat dengan you? Boleh tak senaraikan orang yang you benci? Boleh tak senaraikan orang yang you dendam dengan dia lagi? Tak boleh. Tak boleh. Okey, Jawa boleh Jawa?
Boleh tak senaraikan orang yang pernah buat jahat dengan you? Boleh kot. Tapi tak semualah. Aiza tak boleh, Jawa boleh. Boleh rasanya. Okay. So, bila tak boleh maksudnya dia dah tak ada unfinished business. Faham? Senang tak faham? Maksudnya you dah habis dah dengan dia. You dah habis dah lantak kau lah apa semua. Bagi aku let tu Allah je yang bagi hukum kat kau. Kau dah tak ada kena dengan aku. Tapi kalau Jawa cakap tadi ada boleh list. Maksudnya ada unfinished business tu. Maksudnya kita tak face to face. Itulah contoh unfinished business yang tak settle. Sebab tu kita selalu didatangi dengan macam-macam teori kan. Teori art terapi, teori NLP kan. Pasal Neuro Linguistic Programming. Tapi sebenarnya teori-teori ni bagus. Tapi kena ingat juga benda yang unfinished business yang dilahirkan daripada sekecil-kecil umat sehingga sebesar-besar umat, kalau benda unfinished business tu tak settle, you pergilah NLP ke, you pergilah apa-apa terapi, benda tu tak settle. Betul? Sebab sakit hati tu tetap ada dalam jiwa. Okey. Gestalt ni dia suka, dia lebih kepada bentuk kan. Pasal tak dia cakap persepsi. Tadi Haiza ada sebut persepsi kan. Okey, you all perasan tak kalau macam program-program kat sekolah bagi gambar, okey. Persepsi mata, sila lihat. Apakah gambar yang dalam buat tu? Perasan tak? Tu nak bagi you senang faham, persepsi tu macam tu lah. Macam Aizah kata benda yang tersirat, benda yang tak nampak. Contohnya dalam gambar ni, orang senyum ke orang menangis? Berapa ramai orang senyum? Berapa ramai orang menangis kan? Kan banyak gambar. Zaman kita sekolah kita selalu ada aktiviti persepsi. Bila aktiviti persepsi tu sebenarnya memang diguna pakai daripada teori Gestalt ni juga. Cuma mungkin gambar-gambar tu telah dimajukan lah. Orang dah create gambar-gambar apa semua. Kan? Kalau awak tengok dalam bilik saya pun saya suka juga buat persepsi. Nanti pelajar kata, Bona buat gambar apa ni? Kenapa dia senyum? Dia senyum tapi dia menangis. Maksudnya kadang-kadang klien dia nangis. Kan? Dia ketawa-ketawa tapi masa dia cerita dengan kita dia nangis. Masa nak? Tak ada apa-apa lah Cik Aizah. Saya okey je tapi air mata keluar. So apa persepsi kita kat tu? Maksudnya ada benda dalaman unfinished business yang tak settle. Macam mana mulut you kata okey tapi air mata you keluar. Tindak balas tu tak sama. So unfinished business. So here and now ni kalau macam orang putus cinta lah. Orang putus cinta macam mana kita nak ni here and now realistic. Kita nak ajar klien to be realistic. Tapi here and now ni tak semua klien you boleh guna. Ada klien hati dia hati apa orang kata hati tisu kan korang. Zaman you all panggil hati apa? Hati tisu lah kot. Hati tisu. Hati tisu tak boleh. Hati tisu orang tak boleh pakai here and now. Nanti dia lagi macam kaunselor ni paksa aku apa semua. Tak. Okay. Here and now ni kalau awak nampak klien you all tu macam nampak firm. Dia boleh guna pakai. Okay. Kalau orang hati tisu, better you buat kerusi kosong. Kerusi kosong yang awak present tadi. Okay lah. Awak bayangkan dekat sebelah saya. Kalau macam here. Okay. Contoh putus cinta. Orang yang hati dia bukan hati tisu kuat. Sebenarnya kalau awak putus cinta dengan seorang perempuan, berapa ramai lagi perempuan kat luar sana yang boleh menanti cinta you? Contoh. Tapi kalau orang hati tisu tak boleh. Sudah sedih gila ni. Okey, apakah benda yang tak settle yang you nak luahkan kepada pasangan you tu sampai you, okey, bayangkan depan you ni adalah ex-girlfriend you. So macam mana you nak cakap dengan dia? So bayangkan dia ni, apa yang you nak luah? So kita guna kerusi kosong. Dia ada here and now ataupun kerusi kosong. Tapi sebenarnya kerusi kosong ni bagus. Kadang-kadang ada pelajar, kalau klien kat sini lah, saya suka juga guna kerusi kosong. Contohnya dia nak beritahu apa-apa kat parent dia lah, nak beritahu mak ke, ayah ke. Tapi dia tak tahu skrip kan? Tapi kita ajar dia. Okey, bayangkan kerusi ni adalah mak awak. So apa yang nak cakap mak awak? Sebab kita macam rehearsal dia kan? Rehearsal dia bercakap. Dia macam berlakon jugalah kan? Berlakon dulu. Nanti lepas tu baru ada confident nak cakap dengan mak dia. So kita ajar klien tentang teknik kerusi kosong. So kalau you tengok dekat bilik terapi kita, ada ujian bentuk-bentuk tau. Tapi dia bukan Gestalt punya. Gestalt perasan tak, dia lebih kepada bentuk buat persepsi apa benda-benda tu. Kalau awak tengok dekat bilik terapi, you all tak cuba lagi ujian, ada bentuk bulat tu apa, segi 4 tu personality dia apa, segi 3 personality dia apa. You tengok, dia boleh dikaitkan juga dengan Gestalt. Kalau inventory lah. Sebab Gestalt dia tak keluarkan inventory tak? Contoh. Kalau inventory tu yang you tengok bentuk-bentuk tu. Okay. So bagi Kak Aina lah, Kak Aina punya idea tu, kerusi kosong. Okey, nampaknya semua Puan Suzana dah cover dah. Okey, untuk teori Gestalt ni matlamat dia lebih macam yang tadi Haiza buka slide matlamat terapi.
Okay, kalau kita tengok matlamat terapi dia semuanya berkaitan dengan diri sendiri. Peranan kaunselor atas. Oh bukan, okay, pertama terapi yang tadi. Okay, untuk matlamat terapi tadi di mana teori ini dia menekankan bahawa kaunselor kena bantu klien untuk faham bahawa semuanya berdasarkan tanggungjawab dia. Dia yang kena bertindak, ada tanggungjawab untuk berubah. Jangan terlalu bergantung kepada orang lain. Dan teori dan teknik-teknik yang macam Haiza bagi contoh teori teknik kerusi kosong, teknik kita ada juga macam teknik lakonan, role play, kemudian analisis mimpi. Semua teknik-teknik yang dalam J-Talk ni kebanyakan ni dia lebih kepada corak eksperimen, try and error. Macam yang Puan Su kata tadi, contoh dia masalah dengan mak dia, macam mana nak cakap dengan mak dia, kita bantu. Try and error lah, cara mana yang seeloknya, yang semampunya dia buat. So nanti bila dia pergi ke dunia sebenar, maksudnya dia jumpa mak dia betul-betul depan-depan, barulah dia boleh cakap okay, sebenarnya macam mana dialog dia, macam mana emosi dia. Jadi melalui teknik-teknik J-Talk ni, teknik yang bercorak eksperimen yang akan dilakukan oleh klien tu sendiri. Kaunselor akan bimbing, akan bantu klien dan kemudian after sesi, klien tu akan aplikasikan dalam situasi dia yang sebenar. Macam tu. Okay, boleh? Boleh. Okay. Okay, Haiza nak tambah ke atau nak teruskan pada teori yang terakhir? Tak ada nak tambah. Okey, Teruskan kita dulu. pergi kepada teori yang terakhir pada hari ini untuk siri yang ketiga iaitu teori tingkah laku. Okey, silakan Haiza. Sekejap Ya. Okey, nampak kan? Okey, nampak. Okey, tunggu jauh dia sekejap. Okey, seterusnya kita pergi pada teori behavior ataupun teori tingkah laku. Okey, pengasas dia B.F. Skinner. B.F. Skinner ni adalah pencetus ataupun pelopor dari teori behaviorisme. Okey, dia dikenali sebagai seorang individu yang sangat penting dalam bidang psikologi ni lah. Pada peringkat awal kajian dia, tingkah laku ni disering dikaitkan sebagai rangsangan ataupun tidak balas melalui perhubungan. B.F. Skinner ni dia mengambil ijazah kedoktoran iaitu PhD dalam bidang psikologi di University Harvard dan telah menerbitkan buku bertajuk Behavior of Organism. B.F. Skinner ni pun dia merupakan salah seorang ketua behaviorist dan telah menjalankan satu eksperimen ke atas tikus yang diberi nama kotak Skinner. Eksperimen tu famous juga kan. Okay, pengenalan teori ni dia fokus kepada suatu tingkah laku yang diperhatikan. Kemudian yang kedua dia menumpukan kepada faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya sesuatu tingkah laku dan pengalaman pembelajaran yang boleh membawa kepada perubahan. Nak stop dulu ke nak teruskan? Sebab azan kat sini. Okey, kita berhenti sekejap. Aplikasi azan dulu Okey.
Okey, saya teruskan boleh? Okey, boleh mulakan. Okey, kita sambung yang nombor 3 tadi. Yang nombor 3, tindak balas individu terhadap rangsangan persekitaran yang berbeza dan membentuk tingkah laku yang juga berbeza. Okey, menurut Skinner, teori ini merupakan satu falsafah psikologi berdasarkan semua perkara yang dilakukan oleh manusia seperti pemikiran dan perasaan. Setiap gangguan daripada tingkah laku dan gangguan psikologi ini boleh diperbetulkan dengan mengubah corak tingkah laku dan juga persekitaran seseorang tu. Okey, ni antara teori teknik tingkah laku. Yang pertama, pembelajaran opera ataupun pelaziman. Pembelajaran opera ni dia memfokuskan kepada sebab dan juga akibat daripada sesuatu tingkah laku tu. Okey, dia merupakan proses pembelajaran yang melihat sesuatu tingkah laku tu dapat mengubah kesan yang berlaku sebelum ni. Okey, sekiranya perubahan persekitaran tu membawa pada tingkah laku yang diperteguhkan dan mendapat respon tertentu, maka peluang untuk tingkah laku tu berulang adalah tinggi. Okey, ada dua elemen penting dalam pembelajaran opera ni, iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif. Okey, peneguhan positif ni rasanya peneguhan positif dan negatif ni semua tahu kot. Okey, peneguhan positif tu macam pemberian sesuatu yang bernilai pada seseorang. Contohnya macam pujian ke, hadiah ke ataupun perhatian. Contoh peneguhan positif contohnya macam kalau anak-anak tu dia dapat satu keputusan yang cemerlang. So bila dapat keputusan cemerlang tu dia tunjuk kat result dia dekat ibu bapa dia. So ibu bapa dia akan bagi pujian ataupun ada ibu bapa yang bagikan hadiah. So dari situ itu adalah peneguhan positif untuk anak-anak tu usaha lagi dapatkan result yang cemerlang lagi supaya dia boleh dapat lagi pujian dan juga hadiah daripada ibu bapa dia. So peneguhan negatif ni pula dia berbentuk hukuman ataupun dedaan lah untuk menghilangkan ataupun mengelakkan rangsangan yang tidak menyenangkan. Contoh macam anak-anak ni dia balik lewat kat rumah. So bila dia balik lewat kat rumah dia akan kena hukum lah, kena marah ke ataupun kena rotan. So untuk elakkan daripada hukuman ataupun dedaan tu akan datang anak-anak ni akan fikir. So balik awal lah ke rumah sebab nanti kalau balik lambat kena rotan, kena hukum. So benda-benda tu untuk elak dimarahi tu untuk ataupun dapat hukuman tu dia akan elakkanlah dia punya tingkah laku yang tak elok tu kan. Lepas tu yang kedua adalah teknik modeling ataupun pembelajaran dari pemerhatian. Teknik ni dilaksanakan dengan cara klien memerhatikan tingkah laku orang lain dan memanfaatkan pemerhatian tersebut. Contoh modeling ni juga diaplikasikan dengan cara pengajaran menerusi pendemonstrasian. Contohnya pendemonstrasian yang kita buat demonstrasi cara-cara nak masak. So daripada demonstrasi cara-cara masak tu kita akan ikutlah satu-satu cara nak masak dia. Ikut berperingkat. So itulah demonstrasi. Dengan memperteguhkan tingkah laku modeling ni, individu boleh memotivasikan orang lain untuk melakukan atau mengulangi tingkah laku tersebut. Okey, contohnya kan, macam kita ni jenis yang takut nak berenang, tak berani nak berenang. Tapi bila kita termotivasi ataupun kita ternampak orang lain untuk mampu berenang, contoh macam budak kecil mampu berenang. Sedangkan kita yang dewasa ni takut dengan air, takut untuk berenang. So dari situ bila kita tengok akan timbul perasaan rasa berani tu untuk kita cuba secara slow-slow, secara berperingkat, secara berterusan untuk kita praktis berenang tu. Dari situlah adanya teknik modeling tu. So teknik modeling ni memberi galakan pada seseorang untuk kita galakkan sesuatu tingkah laku. Macam tu. Okay, yang ketiga adalah latihan kemahiran sosial di mana dia digunakan untuk membantu klien ni berinteraksi dengan orang lain dalam persekitaran sosial yang berbeza dengan lebih berkesan. Okey, teknik ni memberi fokus pada pernyataan negatif klien dan kepercayaan yang tidak rasional ataupun salah. Okey, contohnya klien ni mempunyai masalah gugup ketika bercakap di khalayak ramai. Okey, bila ada perasaan ni memang susah lah kalau nak bercakap dekat orang ramai kan. Kita pun kadang-kadang ada juga perasaan nervous ataupun perasaan takut tu. So kaunselor ni mungkin dia boleh bantu klien dengan memberikan homework pada klien. Contoh homework tu dia bagi latihan secara berperingkat untuk membuat teks ucapan ke ataupun membuat pengucapan
secara dalam kelompok kecil dulu. Contohnya macam dalam beberapa orang kawan dia. So bila dia dah boleh bercakap dalam kelompok yang kecil, kita suruh pula dia untuk berpraktis cakap dalam kelompok yang besar. So kita perlu teruskan sampailah klien tu betul-betul dapat boleh hilangkan perasaan takut dia, perasaan nervous dia, tapi janganlah sampai memaksa pula. Kalau dia tak boleh, suruh dia slow-slow, praktis pelan-pelan depan cermin dulu ke, macam tu. Lepas tu yang keempat, imaginal flooding, di mana ia melibatkan pendedahan secara berlebihan kepada imej ataupun gambaran sesuatu objek dan peristiwa yang menjadi ketakutan yang menimbulkan kerisauan kepada klien tu. Okay, kaedah ini diteruskan sehingga kerisauan beransur-ansur dapat dipulihkan. Contohnya macam klien tu ada rasa fobia dengan kucing ke ataupun dengan katak kan. So kaunselor tu kaunselor tu boleh tolong dia mungkin dengan tunjukkan gambar ataupun video kucing yang comel-comel ataupun video kucing yang manja-manja. So dari situ dia akan ubah dia punya pemikiran ataupun dia punya konsep rasa takut dia tu, rasa kerisauan dia tu pada slow-slow tau. Dia slow-slow mungkin akan sehilang sikit. So kita teruskan perkara tu sampailah perasaan klien tu ataupun fobia dia tu boleh hilang. Tapi janganlah pergi letak katak depan dia pula. Kalau letak katak betul-betul depan dia, kalau saya pun saya terkejut juga. Saya pun kalau tak jadi fobia boleh jadi fobia. So macam itulah. Okay, matlamat dia menggalakkan perkembangan peribadi klien, lepas tu menggalakkan klien tu untuk bertanggungjawab terhadap pengalaman dan tindakan diri sendiri. Kemudian membimbing klien tu untuk menggunakan kemahiran dan nilai-nilai diri dia yang membolehkan mereka untuk capai matlamat diri dia yang dia dah tetapkan. Okay, yang terakhir untuk mengukuhkan tingkah laku yang diingini dan untuk menghapuskan yang tidak diingini ataupun tingkah laku yang maladaptif. Okay, tingkah laku maladaptif tu tingkah laku yang ditegak ataupun yang tak sesuai dalam masyarakat. Okay, itu saja. Alright, menarik Aiza, thank you. You pergi dekat slide nombor 5. Ni ke? Okay, betul. Okay. So, teori tingkah laku Skinner ni dia di awal dia hasal dia pasal tak you ada opera tu. Opera tu daripada Pavlov. Kan? Pavlov. Dia Pavlov. Pandai. So, teori modeling pembelajaran sosial ni pula dia lebih kepada teori Bandura. So maksudnya teori tingkah laku ni, teori tingkah laku kan? Teori tingkah laku ni dihasal daripada Pavlov, Bandura, Skinner. Dia bergabung. Okay. So bila you tengok yang opera tu, yang dua elemen positif dan negatif tu kita panggil senang mudah faham reinforcement, peneguhan kan? Peneguhan positif, reinforcement lah peneguhan. So bila kita ada anak ke apa semua, maksudnya bila kita puji peneguhan positif kan? Bila kita mengarah, kita bagi peneguhan negatif. Sebab tu proses didikkan anak tu penting. Kalau kita suka-suka marah dia menjadi orang yang senang marah orang apa semua. Kadang-kadang you nampak kan ada anak-anak budak kecil lagi dia kurang ajar kan. So teknik yang dibesarkan di keluarga tu, teknik tingkah laku tu, modeling tu macam ni kita nak apply. Modeling tu maksudnya dia dididik macam tu jadi tu. Okay, contohnya kalau kat universiti ni pula kita dah tak boleh nak ubah dah sebab dia orang memang dah dibesarkan teknik tu. Tapi kalau contoh saya kalau bagi ceramah, kalau contohnya pelajar bising, pelajar tak dengar, satu word je saya cakap dengan dia. Kadang-kadang perangai kita ni melambangkan ciri-ciri personality ibu bapa kita. Kalau you sayangkan ibu bapa you, tolong tunjuk ciri-ciri yang positif. Sebab bila you menunjukkan ciri-ciri yang negatif, ia melambangkan ibu bapa awak pun macam tu. So nanti budak tu jadi baik. Kan? Dia malulah. Kan? Malulah. Oh, dah tahu dah. Sebab kita ni kan dibesarkan daripada keluarga. Kalau keluarga kita positif lah. Kalau negatif lah. So tu masuk dekat teknik modeling pembelajaran dan pemerhatian. Kat situ pasal nak. Opera ni lebih kepada tingkah laku kita, reinforcement. Okay, reinforcement ni boleh juga, tapi sekarang you all semua kaya kan. Reinforcement ni macam tak jalan sangat lah sekarang, betul tak Aina Contohnya nak beli apa-apa macam, alah beli je, mak memang bagi debit card pun, debit card, credit card unlimited lagi. Macam, dia tak ada reinforcement sangat lah.
Contoh. Tapi kalau klien-klien yang susah, contohlah dia nak beli barang, nak beli laptop baru apa semua, nak beli slow jeans ke, nak beli baju ke, kena reinforcement. Contohnya, target, pointer sekian baru dapat beli baju ni. Kalau tak dapat jangan beli. Tapi sekarang dah tak, sekarang macam murah Shopee. Tapi sebenarnya macam mana kita nak belajar peneguhan, kita jangan beli sesuatu barang kalau you tak capai benda tu. Nanti benda tu you akan jadi berusaha kan, walaupun you tahu sebenarnya you boleh beli. Tapi macam mana kita nak disiplin diri kita, jangan beli barang tu selagi you belum capai. Contohnya pointer nak beli kereta, make sure 4 flat, baru beli, macam tu. Tak capai, taklah. Reinforcement diri kita sendiri. Dia lebih kepada tingkah laku lah. Tapi saya suka teori tingkah laku ni adalah macam mana kita didik, yang tu yang terjadi. Reinforcement dari kecil tu, perangai yang berulang-ulang tu penting, kan? Okay, saya suka yang imagine flooding tu. Saya nak share dengan you all yang bab katak tadi you sebut tadi Tujuh kan? Okay, latihan kemahiran sosial klien mempunyai gugup ketika bercakap halayak ramai. Alright, saya ada klien yang dia memang gugup. Tapi saya hantar dia untuk competition UMAC. UMAC tu competition debat antara universiti. Dia budak pandai tapi dia gugup. Dia jenis macam bila dia present kat depan dia pegang buah dia lah. Tegak-gayak lah. Asyik bertukar seluar je. Tarik seluar 10 kali tarik seluar. Ya, dia lelaki tarik seluar, dia tak confident. Tapi dia pandai. Dia cakap nanti dia pandang atas. And then saya cakap ni bonda hantar you pergi. Bonda tak looking untuk menang. Saya tak hantar dia untuk menang lah. Macam hari tu yang student datang yang putra tu dia menang. Pair dengan dia lah. Lepas tu saya minta putra pun bantu dia. Putra bantu kawan awak ni boleh. Training together. Tapi sebenarnya nak ajar confident level bila dia present kat depan. Dan mak dia pun telefon saya. Mak dia rasa bangga lah. Sebab confident level dia tu jadi down. Sebab kat sekolah dia dipandang tinggi. Tapi bila masuk universiti tak. Sebab universiti kan semua orang pandai masuk. So bila semua pandai, kita kena fight together. Kita tak boleh macam sekolah tu memang sekolah awak je, awak bagus. Masuk universiti lagi banyak orang bagus. So macam mana nak tunjukkan yang you punya bagus tu. So dia kalah kat situ. So yang ni latihan kemahiran sosial. Okay. Kalau you ada klien yang macam ni, maksudnya kita kena aktiviti dia lah. Bukan dalam sesi je. Okay, saya nak tengok awak boleh ni. Tengok boleh tak? Okay, imaginal flooding ni saya suka sikit. Sebab saya pun ada satu fobia. Saya fobia dengan ular tau. Sebenarnya saya fobia dengan ular sebabnya bukan saya sebenarnya nampak ular pegang ular tak. Sebab rumah saya dulu masa saya kecil-kecil, rumah saya ada ular. Ada ular bawah mozek ni. Bawah mozek ni ada ular. Sebab bila mozek awak tu terangkat sikit kan. Macam rumah kita kan mozek terangkat. Mozek lah, rumah saya mozek terangkat, simen tu terangkat. So ayah saya kata, apa ya, macam mana boleh terangkat tiba? Ketuk lembut. Ketuk tu lembut tau. So masa ada ular. So panggil bomber datang keluarkan. So saya tak tengok pun ular tu. Mak saya kurung saya dalam bilik. Adik jangan keluar sampai ular semua dah hilang, semua adik boleh keluar. So saya sampai benda tu menyebab saya tak tengok ular tu. Tapi saya takut sampai kan saya tak boleh beli handbag ular. Handbag kalau leather yang paling murah kan ular. Leather mahal kalau kedal kan. Manalah mampu. So saya tak boleh yang macam nampak stek-stek ular. Tapi bila saya belajar NLP, dia buat hipnosis. Kita takut ular kan? Ular tu kita takut warna apa? Dia terangkan balik semua. Ular yang awak takut tu warna apa? Sisik ular yang bagaimana? Dia keluarkan. Sikit-sikit hipnosis. Ni saya terangkan. Contoh imaginal ni. Imagine kan? Kita imagine kan? Kita membayangkan. Contohnya membayangkan. Okey, sekarang takut dengan ular. Kenapa takut dengan handbag pula? Handbag ke tali pinggang yang berbentuk tekstur corak ular. Jadi lama-lama memang sesi tu dia pegang tangan saya, lama-lama benda tu hilang. Sama juga imagine kalau orang takut tempat tinggi. Habis awak pergi shopping kompleks tu tak tinggi. Maksudnya kita takut tempat tinggi kalau kita berada di bumbung yang kiri kanan kita tak ada apa-apa, betul? Tapi kalau you dalam shopping kompleks, berseronok-seronok kat dalam tu, tak tahu tinggi kan? Ataupun orang fobia dekat parking ke, dia benda-benda tu. So, kaunselor ni boleh bantu, tapi tak semua kaunselor boleh bantu tau. Benda yang ni dia ada teknik macam extravaganza sikit lah. You kena pergi skill-skill yang macam you boleh buat, baru boleh buat. You tak boleh, okay, bayangkan tu katak, you jangan geli dia, pegang tak edit.
Contoh. So orang-orang yang memang dah pakar insya-Allah boleh bantu you. Tapi tak pakar tak boleh juga. Okay. So yang ni saya suka juga fobia. Ini jadi tipu aku. So Aina respon pula. Tu je. Aina takut ular juga okay, kita tengok Aina masih takut ke? Saya macam Puan Su lah, saya takut ular, takut ketinggian, gayat-gayat kan. Kita suka contoh aktiviti lasak, hiking ke, rock climbing, wall climbing tu suka buat. Tapi buat tu dalam keadaan yang nak dapatkan kepuasan 100% tu jadi tak capai tau sebab kita ada perasaan takut yang melampau-lampau kan, so fobia. So benda tu sepatutnya kita kena atasi lah macam Puan Su kata kita kena atasi fobia-fobia ni, kalau tak benda tu akan bagi efek yang tak best dalam hidup kita. Teori tingkah laku ni yang menariknya benda ni kita nampak dengan mata kita berbanding dengan kognitif ataupun emosi. Susah kita nak detect orang tu kan. Tapi kalau teori tingkah laku ni kita nampak dengan mata kita perubahan yang berlaku pada orang tu. Masa sebelum datang sesi, semasa sesi dan selepas sesi kita boleh nilai bersama-sama dengan klien apa perubahan yang berlaku pada diri dia. Jadi fokus utama dalam teori tingkah laku ni kaunselor kena tekankan kepada tingkah laku klien. Tengok, teroka, kena pasti faktor-faktor atau peristiwa-peristiwa lampau yang menyebabkan berlakunya tindakan ataupun tingkah laku tersebut. Jadi klien akan bantu, jadi kaunselor akan bantu klien untuk ubah tingkah laku tersebut. Dan kita boleh gunakan teknik-teknik yang telah dibentangkan oleh Haiza. Semua teknik-teknik ini menarik dan juga mampu untuk dilakukan untuk kita bantu klien ubah tingkah laku yang tidak baik, tidak rasional ataupun tak sesuai kepada tingkah laku yang lebih memberi kesan positif kepada diri klien. Itu sahaja. Haiza ada nak tambah apa-apa? Tak ada. Okay, thank you Haiza. Thank you Jawalia. Okay. So, teori tingkah laku juga saya nak tambah sikit lagi. Kalau tingkah laku tu, kadang-kadang klien kata insya-Allah saya akan berubah. Tapi kita tak nak dia punya perubahan dari segi dia punya word je. Tingkah laku kena bergerak antara apa yang dia cakap, kognitif dengan perbuatan. Kan? Okeylah, saya sedih, saya kesian kat mak saya. InsyaAllah lah saya doa untuk dia. Tapi dia tak jaga solat. Contoh, tingkah laku tak jaga solat. So tak bantulah. So maksudnya teori tingkah laku ni dia terus sampai bergerak tu macam mana. Nak anak bagus tapi tak didik dengan bagus. Contoh, tak boleh lah. Model yang bagus. Alright, thank you so much. Tapi antara semua muka jauh paling flawless. Apa dia pakai hari ni? Patut share dengan saya tadi. Aduh, kat handphone saya tak boleh. Dia punya skrin depan pecah. Alright. Okay, itu saja. Thank you so much. Aiza, Jawalia 65 ni. Boleh balik Aina. Okay, Aina esok dah topi seseorang Okay, thank you juga Puan Aina. Terima kasih.